Assalamualaikum. Hari ini kita bercakap tentang pantun. Apakah yang kita katakan keindahan sebuah pantun? Atau nilai estetika di dalam pantun? Nilai estetika dalam pantun dapat kita rumuskan sebagai berikut. Satu, mempunyai rima akhir yang tepat dan sempurna, di samping rima tengah dan rima awal. Ya. Yang kedua, bilangan suku kata seelok-eloknya 9, 10, 11, 12 pun ada ya, tetapi kita harap tidaklah melebihi daripada 12. Kira 12 itu maksimal lah ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan unsur alam sebagai pembayang. Apakah yang saya maksudkan dengan unsur alam ini juga kita akan perjelaskan nanti. Yang keempat, menggunakan perkataan Melayu yang asal yang disebut juga sebagai perkataan lama ya, atau archetypal. Perkataan Melayu yang asal itu misalnya kalau kita nak cerita tentang buah, kita buah cempedak, buah durian, itu memang ada ya. Kalau kita nak kata, nak padankan dengan harap, kita kata buah terap. Jangan kita ambil macam buah strawberry ke ya, ataupun bunga, biarlah bunga tanjung, bunga melur dan sebagainya, bukan bunga tulip ya, daffodil ke apa-apa. Kemudian tidak menggunakan nama orang. Menggunakan nama orang ini dikira sebagai mengambil jalan mudah. Misalnya kalau kita nak menulis pantun tentang kasih diikat seperti tali katakan. Jadi janganlah kita menggunakan baris pembayangnya misalnya sebagai pergi memukat bersama Pak Ali ya. Itu kita kira jalan mudah lah. Nama orang ni, orang-orang yang boleh kita gunakan ialah nama orang-orang yang termasyhur lah, macam Hang Tuah, Tun Teja, ataupun nama am lah, seperti kita kata Tok Pengulu ya. Yang itu boleh ya. Jadi pantun menjadi indah dengan gambaran suasana alam ya. Kalau kita tengok suasana alam tempatan seperti imej dan budaya Melayu, justru itu seharusnya menggunakan perkataan Melayu yang asli dan asal. Pemantun menggunakan bunga seperti tanjung, melur, teratai ya, dan tidak bunga tulip yang seperti yang saya katakan tadi. Kita ambil satu aspek alam lah, iaitu laut dan lautan. Secara keseluruhannya laut ni digunakan di dalam pantun untuk menggambarkan perjalanan hidup manusia. Hal yang sama juga terdapat dalam syair dan puisi moden. Menempuh hidup disamakan dengan berlayar di lautan. Cabaran dan dugaan yang dilalui digambarkan sebagai ombak, gelombang, badai, batu karang ya, yang mengganggu perjalanan itu. Jadi kita ambil satu pantun yang agak biasa kita dengar, iaitu rumah kecil tiang 1000, rumah besar tiang sebatang, kecil-kecil ditimang ibu, sudah besar ditimang gelombang. Pantun ini sering diselitkan di dalam lagu rakyat atau nyanyian kanak-kanak ya. Jadi melalui pantun ini kita melihat orang tua menyediakan minda anak-anak untuk menempuh alam kedewasaan, yang menyedarkan bahawa dalam hidup ini kita tidak boleh selamanya berharap atau bergantung kepada ibu bapa dan orang lain. Pantun ini juga mengingatkan adalah tanggungjawab lah ibu bapa untuk menimang dan memberi kasih sayang dan tunjuk ajar secukupnya kepada anak-anak ketika mereka masih kecil ya. Kerana bila meningkat dewasa, anak mesti dilepaskan untuk pergi mencari penghidupannya sendiri. Pembayang pantun ini menggambarkan dua perkara yang berbeza, iaitu perbezaan di antara rumah kecil, rumah besar. Manakala maksudnya ialah masa kecil dan masa sudah membesar.
rumah kecil dalam pembayang itu dikatakan mempunyai tiang 1000. Sedangkan rumah besar tiang sebatang. Jadi begitulah kehidupan seseorang di masa kecil. Dia sentiasa mendapat support lah, dijaga oleh ibu dan kaum keluarga. Tiangnya 1000. Dengan mengatakan kecil-kecil ditimang ibu itu, itulah dia mendapat kasih sayang. Kemudian kita lihat apabila anak ini sudah besar, dia akan melayar di lautan. Cabaran dan dugaan yang dilalui digambarkan sebagai ombak dan gelombang, gitulah. Jadi kita lihat beberapa pantun yang ada kaitan di antara pembayang dan maksud. Pembayang yang baik tidak boleh lari dari makna dan suasana dalam maksud. Jika dua baris maksud tu membawa keadaan cemas, ya, jadi suasana di dalam maksud juga mestilah cemas, ya. Macam begini, ya, saya ambil satu contoh. Kusangka nanas di tengah padang, rupanya pandan yang berduri. Kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Suasana dan makna dalam pembayang adalah sama dengan maksud, iaitu harapan yang kecewa. Apa yang disangka tidak menjadi kenyataan. Perkara yang diharapkan adalah nanas yang boleh dimakan. Rupa-rupanya hanya serumpun pandan yang dia temui itu, yang kelihatan juga seperti nanas. Kemudian baris ketiga, kusangka panas hingga ke petang. Perkara yang diharapkan ialah keadaan yang baiklah, selesa, satu cuaca yang selesa. Mungkin dia nak pergi ke mana-mana. Tetapi keadaan itu tidak menjadi seperti yang diharapkan, kerana di pertengahan hari itu hujan telah turun. Okey, kita ambil pantun yang ketiga. Budak-budak mendayung perahu, sambil berdayung sambil bermain. Macam mana bunga tak layu, embun menitis di tempat lain. Pantun ini membawa maksud kekasih yang tidak setia, tidak serius dan tidak bersungguh-sungguh, menyebabkan cinta tidak kekal, ya, dan dilambangkan cinta yang tidak kekal itu dilambangkan sebagai bunga layu. Jadi kita lihat pada dua baris pembayang juga membawa gambaran keadaan tidak bersungguh-sungguh, iaitu budak-budak mendayung perahu sambil berdayung sambil bermain. Iaitu mereka ni membuat kerja sambil lewa, sambil berdayung, sambil bermain. Jadi menunjukkan mereka ni tidak ada konsentrasi kepada tugas yang satu, ya. Jadi hal ini sesuai kalau kita padankan dengan maksud yang mengisahkan kekasih yang tidak tertumpu atau setia kepada satu saja. Kemudian inilah yang akhirnya membawa kekecewaan. Kita lihat seterusnya pantun ini. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Pantun ini menasihati, ya, agar mengambil berat akan kekasih selagi ada masa dan peluang. Si kekasih memberi nasihat agar selalu mengintai, ya. Mengintai itu adalah arti kata selalu menjenguk, melihat keadaannya, mengambil tahulah, ya. Sebab orang dulu mereka tak boleh berjumpa, jadi intai-intai sajalah, kan. Pantun ini membuat pesanan supaya jangan sesekali mengambil ringan. Orang sekarang kata take for granted. Jadi kasih juga perlu dipupuk. Jadi pembayang tuai padi antara masak itu mengingatkan pesawah supaya bersedia menuai padi ketika padi antara masak. Maknanya ada yang sudah kekuningan dan
ada yang masih kehijauan. Jadi jika ditunggu semuanya masak, adalah dibimbangi padi akan layu sebelum sempat habis dituai. Jadi ini ada time management. Kita mengingatkan supaya jangan terlewat. Begitulah juga dengan kekasih tadi, janganlah melupainya ataupun tidak mengambil berat tentangnya. Jadi ada satu pantun yang pernah saya dengar, ya, dicipta saya tak tahu oleh siapa, tapi begini ya dia bunyinya: pokok tumbang di panah petir, patah menimpa pohon keranji. Jangan abang merasa khawatir, adik tidak mungkir janji. Jadi kita lihat, ya, percanggahan yang nyata di antara dua baris pembayang itu dengan dua baris maksud. Maksud yang hendak disampaikan ialah supaya bertenang dan jangan bimbang. Sedangkan di dalam pembayang terdapat kelapa yang tumbang dan patah, ya, akibat di panah petir. Jadi dua keadaan yang berbeza. Sekian saja untuk kali ini. Saya akan kembali dengan pantun-pantun yang lain. Terima kasih.